sampai muka surat 27 Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kalaulah dikasyafkan kepada seseorang hamba tentang kasih sayang, kebaikan serta ciptaan Allah kepadanya terhadap apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu, nescaya akan hancur luluh hatinya kerana cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, seandainya seseorang itu dibukakan tentang kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ini amat kasih sayang kepada hamba-Nya. Tidak ada berlaku sesuatu perkara kecuali Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayang. Sebab itu kadang-kadang kita merasa sesuatu yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, sesuatu yang kita tidak suka, tetapi sebenarnya ia memberi kebaikan. Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Asa at-takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tidak suka sebenarnya itu baik bagi kamu. Lalu dikatakan bahawa kalau seseorang itu dikasyafkan, dibuka hijabnya, lalulah dia dapat melihat tentang kasih sayang Allah Ta'ala, tentang kebaikan Allah Ta'ala serta ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Sama ada perkara itu dia tahu ataupun dia tidak tahu, nescaya akan hancur luluh hatinya kerana cinta dan rindu kepada Allah. Jadi apabila seseorang itu dibuka hatinya, dia dapat melihat ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Dia sangat sayang kepada hamba-Nya. Di antara tandanya, manusia yang melakukan maksiat, kejahatan, tapi Allah Ta'ala membiarkan dia dan diberi ruang agar bertaubat kepada Allah. Bahkan manusia yang ingkar kepada Allah, lalu masih lagi diberi nikmat, Allah Ta'ala memberi nikmat lagi kepadanya. Dan manusia yang melawan Allah, tapi Allah Ta'ala masih lagi memberi kasih sayang kepadanya. Lalu digambarkan bahawa Nabi SAW menceritakan tentang kasih sayang Allah. Dalam satu peperangan, ada seorang wanita yang ada anak kecil. Bila berlaku saja peperangan, lalu dalam keadaan tergesa-gesa ataupun dalam keadaan sekelip mata berlaku peperangan, lalu wanita ini menyelamatkan diri dia. Bila dia menyelamatkan diri dia, keluar daripada medan perang, dia terdengar tangisan anaknya menangis. Rupa-rupanya dia terlupa bahawa pada sisinya ada anak dia. Tapi oleh kerana berlaku peperangan, jadi nak selamatkan dirinya, dia pun lari daripada medan perang tadi. Bila lari daripada medan perang, dengar tangisan anak dia. Bila dengar tangisan anak dia, lalulah ibu tadi seolah-olah lupa akan diri dia, dia masuk balik di medan perang tadi. Dia ambil balik anak dia dan dia buat lari dan dia menyusukan anak dia tadi. Lalu Nabi kata kepada para sahabat, adakah ibu dia ini akan campakkan balik anak dia di medan perang tadi? Sahabat pasti menjawab tidak. Sebab apa? Sebab ibu itu kasih pada anak dia. Kerana kasih pada anak dia, sampai dia lupa nyawa dia, dia pergi ambil. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa Allah Ta'ala dia kasih kepada hamba-Nya mengatasi ibu tak dikasih kepada anak dia. Maka itu gambaran kasih Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Hanya kita tidak dapat melihat tentang kasih sayang Allah, hati kita dihijab. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung.
Sekelip, setiap saat, setiap masa kita duduk dalam rahmat Allah, dalam nikmat Allah. Baik kita bernyawa, baik kita berjalan, baik kita melihat. Nikmat Allah Ta'ala ini begitu besar, Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya. Namun dia kata, akan tetapi hati-hati manusia ini dihijab, didinding daripada menyaksikannya, sehinggalah dia mengekalkannya hingga ke alam syahwat, yakni mengikut hawa nafsu ke alam syahwat dunia, serta bersangkut paut dengan asbab, lalu ditegah daripada kesempurnaan nikmat musyahadah kepada Allah. Akan tetapi manusia ini dihijab hatinya. Hijab hatinya, terdinding hatinya. Bila hatinya terdinding, dia tidak dapat melihat akan kasih sayang Allah. Lihat, maknanya dia nampak ini nikmat, tetapi kasih sayang Allah hanya di bibir saja. Dia tidak dapat merasakan bahawa ini benar-benar kasih sayang daripada Allah. Kenapa dia tidak dapat melihat itu? Kerana hatinya telah terhijab. Telah didinding dengan nafsu. Al-Imam Al-Ghazali meletakkan di dalam kitabnya Minhajul Abidin, di antara kita ini yang terhijab dengan Allah adalah nafsu, adalah makhluk, adalah syaitan, adalah dunia. 4 perkara ini yang menghijab kita, sehingga kita tidak nampak akan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Lalu dikatakan bahawa manusia ini bila dihijab, bila dia hijab saja, dia duduk di alam nafsu. Duduk di alam nafsu ni hati tidak tenang. Hati yang jauh daripada rahmat Allah. Hati yang tidak nampak akan kewujudan Allah. Tengok alam, tapi tidak merasa ini daripada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Kerana apa? Kerana hati hijab. Sebab itu disebut allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu adalah orang yang sentiasa ingat Allah ketika baring, ketika duduk, ketika mereka berjalan, dan mereka memikirkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maknanya orang yang sudah ingat kepada Allah, yang hatinya dibersihkan oleh Allah, dia memikirkan kejadian Allah. Kalau dia melihat bukit, di sebalik bukit itu dia tahu siapa yang menciptanya. Dan dia bukan tahu, bahkan merasai akan sifat Allah Ta'ala. Merasai kegerunan yang ada dalam hatinya adalah lantaran hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah hati dihijab dengan nafsu, makhluk, syaitan, dunia dan sebagainya. Bila terhijab, lalu tidak nampak akan Allah Ta'ala, lalulah dia tak akan dapat rasa nikmat musyahadah, memandang Allah, ataupun nikmat muraqabah, merasa dirinya dipandang oleh Allah. Orang-orang yang sudah nikmat, dia nampak musyahadah, nampak Allah. Bukan dia nampak Allah, dia nampak Allah umpama jisim, tidak. Bagaimana umat Nabi Musa, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wahai Musa, kami tidak mahu beriman dengan Tuhan kamu, sehinggalah kami dapat melihat Tuhan kamu dengan mata kepada kami sendiri, secara terang-terang. Allah Ta'ala tidak seumpama makhluk, tidak berjirim, tidak berjisim. Lalu Allah Ta'ala timpakan ribut hadis binasa. Yang dikatakan musyahadah, memandang Allah, yakni memandang akan sifat Allah, merasai akan sifat Allah Ta'ala. Kalau kita sebut Allah Ta'ala itu berkuasa, maka rasa akan kuasanya. Baik dicontohkan, bagaimana kalau kita kata ada seekor harimau? Tak takut. Kalau kita kata ada seekor harimau, harimau ni bentuk macam ni, tak takut. Tapi bagaimana kalau kita kata tadi baru melintas harimau seekor? Ada, sama ada boleh jadi belakang rumah kita ataupun tepi rumah kita. Bagaimana perasaan kita? Sudah rasa takut. Sudah rasa takut. Harimau tak nampak lagi. Tak nampak harimau, tapi rasa takut. Nampak itu? Itu gambarannya. Apatah lagi, orang yang lebih lagi dalam lagi, kalau dia katakan bahawa harimau ada, tiba-tiba mendengar suara, lagi rasa takut. Walaupun tak nampak harimau, itu sudah musyahadah, sudah dapat memandang. Tapi bukan memandang nampak harimau itu, nampak tak nampak, tapi bunyi suara sudah rasa takut. Ini gambaran musyahadah orang yang duduk dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bila dia rasa musyahadah, memandang Allah, muraqabah, sehinggalah datang kepada mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Ada umat Nabi Musa seorang,
mak Nabi Musa seorang, dia minta dengan Allah, kurniakanlah dia sebahagian daripada rasa kasihmu kepada aku, ataupun rasa cinta. Bukalah hijab kepada aku agar aku benar-benar cinta kepadamu. Lalu satu hari Allah Ta'ala buka hijab pada dia. Bila buka hijab, dia betul-betul nampak Allah, dia rasa kasih pada Allah. Kemudian dia pun larikan diri, duduk dekat dalam hutan, duduk jauh pada orang, dekat bukit dalam hutan. Lalu Nabi Musa cari lelaki ini. Mana lelaki ini tak ada? Cari, orang kata ada seorang duduk dalam hutan. Dia tak sedar dah. Dia pun pergi. Bila dia pergi di situ, Nabi Musa kata, tegur dia, dia tak jawab. Dia kata, ini Musa. Jadi Nabi Musa, ini Musa yang menegur kamu. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, kalau muka gaji tubuhnya terbelah dua pun, dia tak akan dapat merasa sakit. Kerana lantaran hatinya sudah benar-benar kasih cinta kepada Allah. Kerana aku telah membuka cintaku, kasih sayangku, kubuka pada dia. Buka sedikit saja, habis, tak ingat habis. Tak ingat habis. Rasa cinta. Macam orang yang sudah bercinta Allah. Tak ada rasa benda tu. Maknanya duduk 3 jam, masa 1 jam. 1 minit je rasa, lah barunya cakap, baru apa 3 jam? Tak terasa. Itu sebab apa dia rasa cinta. Itu cinta makhluk. Maka lebih-lebih lagi cinta kepada Allah Ta'ala. Perkara yang demikian itu adalah takdir yang maha mulia lagi maha mengetahui. Itu adalah pemberian Allah. Kita beribadat kepada Allah, kita serah kepada Allah. Allah Ta'ala boleh membukakan hijab kita. Kita tidak boleh membuka hijab kita. Maka jangan kita ini gaduh dalam ibadat kita. Kenapa saya berzikir sudah lama tak jadi apa-apa? Jadi kita mempersoalkan, jangan. Kita hanya beribadat sebagai hamba, kita beribadat. Ada seorang yang dia beribadat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, "Hai malaikatku, kamu beritahu kepada dia, dia itu ahli neraka." Lalu malaikat turun. Malaikat beritahu, kamu ni beribadat, kamu ada ahli neraka. Dia kata, tak kira lah ahli neraka dan ahli neraka, aku nak beribadat pada Allah. Dia kata, tak kira lah ahli neraka dan neraka ke, aku nak beribadat. Dia tetap beribadat. Akhir sekali Allah Ta'ala hantar balik malaikat beritahu kepada dia, syurga lah. Orang ni akan masuk syurga lah. Kenapa? Kerana dia beribadat bukan itu. Ibadat untuk menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Sampai kepada maqam syukur kepada Allah Ta'ala. Afala an akuna abdan syakura. Ataupun riwayat lain, afala akunu abdan syakura. Apa salah aku nak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jika tidak, hati manakah yang telah mengecapi kemanisan makrifatullah? Kalaulah seseorang itu duduk di dalam hijab, jika tidak dibuka hijab, macam mana orang itu nak duduk dalam kemanisan makrifat kepada Allah? Duduk ingat kepada Allah ini satu nikmat yang dikatakan seumpama sudah duduk di dalam syurga, walaupun duduk di atas muka dunia. Sebab apa? Sebab nikmat. Yang dikatakan Bilal ibn Rabah, ada mengatakan bahawa Bilal ibn Rabah itu walaupun dia diseksa, walaupun dia diazabkan, sebenarnya dia sudah rasa kasih pada Allah. Kasih pada Allah. Sahihnya dia kata begitu. Tapi hakikatnya dia sudah rasa kemanisan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu sahabat Nabi kalau diseksa sebagaimana rupa pun dia tetap beriman kepada Allah. Sebab apa? Sudah merasa kemanisan dengan Allah. Maka dikatakan bahawa orang itu selagi mana ada hijab, hijab dengan Allah Ta'ala, sama ada hijab itu nafsu, dunia, makhluk dan sebagainya, lagi itulah dia tidak akan mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa mengecapi kemanisan makrifatullah serta kecintaan terhadapnya, kemudian masih cenderung dan masih tenang kepada yang selainnya. Tidak mungkin orang yang rasa mencapai makrifat kepada Allah dan juga rasa cinta kepada Allah tetapi masih tenang dengan selain pada Allah. Sebab itu kita kena tengok, makrifat ini bukan dakwaan. Saya sudah makrifat, saya orang ahli makrifat, tidak. Sebab tu hakikat tasawuf ini meninggal dakwaan. Dakwaan menjadi wali, dakwaan dia ni orang yang sudah tinggi makamnya, kami ini orang yang sampai kepada peringkat demikian-demikian. Ini bukan. Kita ini berjalan kepada Allah, mencari Allah, bukan mencari perjalanan, mencari karamah dan sebagainya. Maka dia sudah tidak rasa nak berminat ataupun berasa berseronok atau bercenderung dengan selain pada Allah. Semua selain pada Allah.
Karamah itu selain daripada Allah. Bukan mencari karamah, tapi yang mencarinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa kalau orang itu masih ada lagi benda-benda yang selain daripada Allah, dia itu belum lagi mencapai kecintaan dia sebenar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok kisah-kisah sahabat, diberi hartanya menangis. Diberi harta menangis. Semakin banyak harta datang, semakin banyak menangis. Ada seorang ulama, namanya kalau tidak silap Hudzaifah. Hudzaifah ini memang perompak asalnya. Memang perompak asalnya, tetapi akhirnya menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Sebab tu orang-orang sufi ni kadang-kadang asal daripada orang jahat malah jadi orang baik. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang beri kepada dia, ataupun Allah Ta'ala balikkan hati dia. Hudzaifah, dia perompak asalnya, kemudian berubah kerana mendengar ayat Quran. Bila lagi hati kamu nak tunduk dengan Allah? Ketika dia nak merampok rumah orang, dia rampok malam hari, tengok ahli keluarga sembahyang tahajud, membaca ayat Quran itu tersentuh dalam hatinya. Lalu dia keluar daripada rumah tadi menyesal, menangis. Jumpa orang tengah jalan, dia pun sembunyi, tengah-tengah menangis. Orang cerita, kamu daripada mana? Kami ini daripada negara sekian-sekian, datang untuk berniaga di sini. Kata orang itu, jangan berniaga di sini, kerana di sini ada seorang yang jahat, namanya Hudzaifah. Dia baru nak insaf, dengar nama dia orang kata orang yang jahat. Oh, kalau macam tu saya kena lari lah, tak boleh duduk tengah sana ni, berniaga kat lain pula. Kata Hudzaifah pun keluar daripada tempat persembunyian. Saya lah Hudzaifah. Terkejut kawan tu. Baru beritahu ada orang yang jahat, Hudzaifah keluar dia. Saya lah. Oh, lagi takut. Kamu duduklah di sini, aku yang keluar, kamu duduk di sini. Hari ini aku nak bertaubat pada Allah. Dia pergi keluar bertaubat pada Allah. Belajar. Mendalami ilmu tasawuf. Balik jadi awliya Allah, jadi ulama, jadi wali Allah. Satu ketika seorang khalifah kata, datangkan seorang ulama untuk menasihati aku, ataupun mari kita cari ulama untuk menasihati diri aku. Kata khalifah tadi, beritahu kepada dia panggil apa ni, si usaha dia lah, orang yang hampir dengan dia. Pergi. Kalau macam itu, kita pergi rumah Sufyan ibn Uyainah lah. Kerana Sufyan ibn Uyainah ni dia ulama, dia boleh menasihati khalifah, Amirul Mukminin. Mari kita pergi. Pergi malam-malam hari, nak minta nasihat aja. Nak minta nasihat malam-malam hari, ketuk pintu boleh, tak nasihat ke saya. Itu orang dulu minta nasihat, ulama pun minta nasihat lagi. Maknanya. Lalu pergi. Bila pergi saja ketuk pintu, siapa kat luar tu? Katanya, saya khalifah. Saya pembantu khalifah, bersama saya khalifah. Apa tujuan khalifah datang malam-malam hari ni? Oh, khalifah datang ni nak minta nasihat. Oh, kenapa datang malam-malam hari? Tak apalah, balik dulu, beritahu kepada khalifah, biar saya yang datang dekat khalifah. Jangan khalifah datang malam-malam hari ni. Lepas tu beritahu kepada khalifah, dia suruh kita balik, dia nak datang. Kata khalifah ni tak ada, aku tak mau nasihat ulama macam ni. Ini saya mengaku. Tambah macam ni, tambah. Kita cari orang lain. Maknanya kita yang pergi jumpa ulama, bukan ulama mari jumpa. Orang dulu, ulama itu ditakuti oleh pemerintah. Hari ini ulama takut pemerintah. Hari ini orang dulu takut khalifah. Imam Syafi'i pergi jumpa pemerintah, boleh tak minta izin saya nak belajar dengan Imam Malik? Khalifah itu, pemimpin itu kata, mu kenal ada Imam Malik, mu nak minta izin, aku sendiri tak berani. Tu Imam Malik. Jadi dalam keadaan macam itu, oleh macam tu kita pergi kat lain. Pergi dekat lain, pergi orang lain. Katanya pembantu dia, beginilah khalifah, kalau nak, apa kata kita berjumpa dengan Hudzaifah? Minta kalau nak minta nasihat, pergi malam-malam hari, entah pukul 1 pukul 2 tak tahu. Diceritakan malam hari, lewat malam, pergilah, ketuk pintu. Siapa kat luar sana? Saya pembantu pada khalifah, khalifah ada bersama dengan saya. Tujuan apa khalifah datang ni? Saya tidak ada kena mengenal dengan dia. Saya tak perlu orang macam dia, kata Hudzaifah. Tak ada kena mengenal dengan dia.
datang ini nak minta nasihat. Nak minta nasihat. Kalau nak minta nasihat, jangan datang masa ni. Datang masa yang dalam masa yang tenang ataupun dalam kuliah dia. Minta ikut nasihat. Datang malam ni khalifah nak minta nasihat. Okey, baiklah. Kalau nak minta nasihat, mari silakan masuk. Masuk beri nasihat. Dia pun beri nasihat, menangis khalifah. Habis nasihat, minta balik, terima kasih banyaklah kerana memberi nasihat pada saya. Maka beritahu kepada khalifah tadi, beritahu oleh kerana kamu telah menolong saya memberi nasihat. Kalau tanpa nasihat kamu, saya akan jadi binasa dan sebagainya. Dia pun ceritalah puji pada rakyat. Jadi saya nak beri hadiah pada. Saya nak beri hadiah. Bila dengar saya hadiah, pada rakyat marah. Aku bagi kamu akhirat, mu nak bagi aku dunia ke aku pula? Marah. Aku bagi kamu akhirat. Aku telah memberi kamu penawar untuk penyakit yang ada dalam hati. Penawar, engkau nak bagi racun pada aku. Marah pada rakyat, marah. Seterus balik khalifah, tak beri seterus. Itu ulama dahulu. Kita nasihat bagi cek 10,000 senyap dah tu. Bagi cek 100,000 kau semangat. Tu nak beritahu. Sebab apa? Sebab orang yang sudah cinta kepada Allah, dia sudah tidak lagi terpesona dan terpedaya dengan selain daripada Allah Ta'ala. Dan perkara ini akan berterusan. Kerana bila sudah terpesona saja, dengan dunia, maka tidak akan mencapai dia makrifat kepada Allah. Sebab kalau dikatakan macam mana saya ini susahnya nak tinggalkan maksiat, macam mana, hati kamu itu belum lagi cenderung pada ibadat. Kuatkan kecenderungan kamu kepada ibadat. Bila kita cenderung kepada ibadat, akan dapat meninggalkan maksiat. Itu kaedah dia. Maknanya, lalu dikatakan bahawa kalau kita nak dalam dunia selain pada Allah pun kita cinta, dalam waktu yang sama kita nak cinta juga pada Allah, perkara ini tidak akan berlaku selama-lamanya. Kita nak cinta juga hak benda lain pada Allah, kita cinta juga, dan kita nak cinta juga pada Allah, tidak akan berlaku. Ini tidak bermakna kita kena buang segala dunia ni, ini merosakkan kita. Bukan. Dunia itu tidak salah, harta benda itu tidak salah. Dunia yang paling besar adalah nafsu yang ada dalam diri kamu. Orang melihat dunia itu adalah kenderaan, rumah, kereta, pangkat, itu dunia. Bukan. Dunia itu adalah nafsu yang ada dalam diri kamu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dunia yang sebenar itu adalah ada dalam hati kamu. Itulah dunia yang besar sekali. Sebab itulah kita tengok bagaimana dengan kehidupan sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman Ibn Auf. Masa dia mati, harta itu terlalu banyak. Dunia banyak dia? Tidak. Dia ahli akhirat. Dunia ada bersama dia. Sebenarnya dunia yang sebenar adalah nafsu kamu je. Maka tundukkan nafsu kita. Jangan duk buang harta benda kita. Kita buang harta benda kita. Siapa membazir dengan arti kata ini dunia semuanya? Tidak. Lalu dikatakan bahawa untuk kita nak mengecap rasa cinta kita kepada Allah, maka kita kena dikatakan bahawa kena membuang hijab tadi. Hijab yang ada di dalam hati kita. Dengan jalan biasanya bertaubat kepada Allah. Sesiapa yang telah mula mengecapi perkara tersebut dan mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah, kemudian meninggalkannya dan menurut kehendak sendiri, kerehatan, hawa nafsu serta kerana diri sendiri, dia terjebak ke jurang kebinasaan. Jadi siapa yang tahu jalan, dia sudah tahu jalan, dan juga dia tahu jalan untuk sampai kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama masih lagi mengikut hawa nafsu, ataupun masih lagi nak rehatkan diri dia, maka dia berada dalam jurang kebinasaan. Sebab tu kita ini kena cari jalan kepada Allah. Jalan macam mana kita nak berjalan kepada Allah. Sebab tu kitab yang diceritakan dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin, dia tunjuk jalan. Jalannya banyak. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, dia tunjuk dengan jalan ilmu. Tak cukup dengan ilmu amal. Tak cukup dengan amal taubat. Ini banyak orang yang tinggalkan taubat. Bila ditanya kepada seorang syekh, apakah jalan yang mula-mula kami nak lalu untuk sampai kepada Allah? Lalu ada seorang syekh menjawab, jalannya adalah jalan taubat. Lalu ramai manusia yang beribadat tanpa bertaubat.
Maka ada ulama mengatakan bahawa orang yang beribadat dan bertaubat seperti dia tidak bergerak dalam perjalanan dia, berlari tempat dulu. Sehingga dikatakan tidak berlaku perjalanan kepada Allah sehingga berlakunya taubat kepada dirinya. Lalu dikatakan bahawa untuk kita ini nak berjalan kepada Allah, memang musuh kita nafsu. Musuh kita nafsu yang selalu menentang kita. Maka dia meninggalkan hati dia di dalam penjara kesempitan dan kehidupannya diazab dengan azab yang terlalu pedih yang tidak pernah diazab kepada seorang pun di dunia ini. Baik, ulama mengatakan bahawa orang yang mengikut hawa nafsu sebenarnya dia sedang diazab. Ada seorang dia minat tasawuf. Dia minat tasawuf tapi tak mau masuk tasawuf. Tapi dia rasa tasawuf ini satu ilmu yang kadang-kadang boleh membawa sesat dan sebagainya. Satu hari dia telefon. Saya pun tidak kenal dia, pergi. Bila pergi saja, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang tasawuf." Saya kata saya bukan ahli dia. Maknanya nak pandai, saya tak pandai tasawuf. Tapi kalau nak tanya apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Dia pun tunjuk komputer satu, dia pun buka. Dia pusing komputer. Cuba Ustaz tengok. Saya pun tengok YouTube. Orang berzikir joget. Zikir joget. Menari. Masya Allah. Nak jawab mana? Mula-mula tunjuk gambar macam tu tak? Lepas tu dia pusing balik komputer dia. Okay, saya nak tanya Ustaz. Saya minat sangat tasawuf. Maknanya saya minat sangat tasawuf. Tapi cuba Ustaz terangkan macam mana. Saya bimbang benda ni yang bawa kepada sesat. Boleh macam ni. Dah boleh tak kalau kita tahu tasawuf? Tidak boleh. Kita kena ada iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Mesti kena ada. Mesti kena ada tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita tidak ada tasawuf, maka kita duduk dalam hati yang kotor. Kita semayang banyak sombong, ilmu banyak riak dan sebagainya. Mesti kena ada tasawuf. Tapi kalau kita ada tasawuf semata-mata, tidak ada fiqh, tidak ada syariat, tasawuf kita pun tidak elok. Tidak elok. Mesti kena ada tasawuf, kena ada fiqh. Tapi kalau ada tasawuf, ada fiqh, tauhid pula tidak ada, bagaimana kita punya tasawuf? Bagaimana dengan ibadat kita? Mesti kena ada ketiga-tiganya sekali. Lepas tu macam mana dengan ni? Saya pun kata, cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Kita diajar supaya baik sangka. Kalau boleh ditawin perkara-perkara baik, cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul bab joget. Yang pertama, cuba tengok, tidakkah itu kumpulan yang sedikit? Cuba tengok, itu di tengah padang ke dalam rumah? Dalam rumah. Kemudian, semua yang berzikir macam itu dalam keadaan pakai jubah serban mereka. Kemudian kita tengok keadaan dia. Dalam keadaan kejam mata dan sebagainya. Baik. Yang pertama, majlis itu mungkin majlis khusus. Kalau benda-benda macam itu, tak boleh bawa kat luar. Benda khusus. Kita kumpul ramai-ramai, kita buat majlis zikir, kita zikir. Macam mana? Akan timbul fitnah. Jadi kita tengok, ini mungkin majlis khusus. Kemudian, cara dia berzikir itu, kita tengok, kalau benarlah dia berzikir itu dalam keadaan jazbah, dalam keadaan dia asyik, maka itu tidak mengapa. Kalau dalam keadaan dia asyik. Lepas tu dia tanya lagi. Dia tanya-tanya soalan, akhir sekali dia kata begini. Dia berkata, kalau burung itu duduk dalam sangkar itu, keluar daripada sangkar itu, dia mari semula. Apa kena-mengena soalan ni dengan tasawuf? Burung duduk dalam sangkar, keluar. Datang balik tak? Lalu kita pun kata, saya tak tahulah tu. Tapi kalau ikut makna begini. Yang zahirnya kalau kita keluar, buka dia punya sangkar tu, dia keluar tak mari semula dah burung. Itu maknanya. Tapi beginilah. Yang dimasukkan dengan sangkar itu hijab. Yang dimasukkan dengan sangkar itu hijab dalam hati kita. Maka sebenarnya kita duduk dalam hijab. Bila duduk dalam hijab, kita ni umpama burung yang duduk dalam sangkar, tak bebas. Tidak bebas. Kita duduk alam mulki, alam dunia lagi. Sahabat Nabi duduk alam akhirat. Alam yang hatinya sudah dekat dengan Allah, dah cinta dengan Allah. Tak ada rasa benda dah. Maka hijab itu, sangkar itu
Kalau ikut Imam Al-Ghazali itu makhluk dunia nafsu syaitan. Bila dia keluar saja daripada hijab ini, maka umpama burung terbang. Allah luas sangat. Luas sangat. Itu nak bagi gambarannya. Sebab itu kata ulama, orang yang duduk di dalam, dia duduk di dalam hijab ini, dia duduk dalam azab. Sebenarnya duduk dalam azab, hati yang tidak tenang, gelisah dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa dia meninggalkan hati di dalam penjara kesempitan. Hatinya duduk dalam penjara yang sempit. Dan kehidupannya diazab, hidupnya dalam azab. Sebab itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sesungguhnya orang yang mencapai kebahagiaan, orang yang betul-betul mendapat keseronokan adalah orang yang duduk dalam ibadat. Jangan cakaplah, saya ada harta banyak, saya ada pengaruh banyak, saya ada kedudukan banyak, tapi selagi mana dia tak duduk dalam ibadat, dia duduk dalam kesempitan, penderitaan. Lalu dikatakan bahawa duduk dalam penjara, kesempitan, dan kehidupannya diazab dengan kehidupan yang diazab dengan azab yang terlalu pedih. Dan tidak pernah diazab kepada seorang pun di dunia ini kehidupannya lemah, diselimuti duka cita dan kesedihan. Sebenarnya azab orang yang tidak mentokkan dan tidak menggantungkan hatinya dengan Allah. Ada seorang bertanya tu, macam mana ustaz tidak tenang hati? Kita buat macam ni tak jadi, buat macam ni tak jadi. Tapi kita belajar, kita beribadat pun. Jawapan dia senang saja. Manusia ini kalau tidak menggantungkan hatinya pada Allah, maka hatinya tak tenang. Kita susah apa? Kita susah harta kita. Bermakna hati kita gantung harta. Harta benda ni kita kejar pun tak dapat. Ataupun dapat tak cukup. Dua tu je. Maka apabila seorang itu menggantungkan hatinya kepada Allah, kalau dia menggantungkan hatinya kepada Allah, dia akan jadi tawakal, dia akan jadi qanaah. Bila dapat, dia alhamdulillah, ini Allah Ta'ala beri pada dia. Banyak sedikit itu Allah yang memberinya. Kita tanpa kita sedar, kadang-kadang kita mempertikaikan, kenapa sikit hari ni banyak ni je kita dapat. Ni hati tidak tenang. Sebab itu orang-orang tasawuf mengatakan bahawa orang yang tidak meletakkan hatinya kepada Allah, dia itu sedang diazab oleh Allah. Dia tidak merasa dia diazab, dia itu duduk dalam diselimuti duka cita dan kesedihan. Sedih sama. Kematiannya diselimuti kekeruhan dan kerugian. Manakala tempat kembalinya adalah satu penderitaan dan juga penyesalan. Kalau dia kembali, lagilah teruk menyesal, penderitaan, keruh hatinya. Sebab itu dikatakan oleh ahli sufi, matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Matikan nafsu kita yang cinta kepada dunia. Matikan diri kita sebelum kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa itu satu penderitaan dan penyesalan. Setiap waktu api hijab terbit daripada hati. Setiap waktu dia dihijab, maka yang keluar itu daripada api yang menghijab. Apa maknanya? Maknanya dia duduk di dalam kepanasan ataupun kegelisahan. Sebab hati dia dihijab. Jadi jangan susah. Kalau kita ini dihijab hati, kembalikan hati kita kepada Allah. Dan memang manusia itu dalam kegelisahan. Hari ini manusia ditimpa kegelisahan. Baru ni saya lupa siapa yang bercakap dengan saya. Dia kata, ustaz, bila mengikut kajian lebih kurang berapa puluh peratus, 90%, 90 ataupun 80%, manusia berada dalam keadaan sakit jiwa, hati tak tenang. Sebenarnya tidak tenang kerana apa? Kerana tidak betul-benar bergantung dengan Allah Ta'ala. Lalu apabila dia berpaling daripada Tuhannya, alam seluruhnya tidak mengendahkannya. Ia menjadi pendinding di antaranya dan di antara kehendaknya. Dia umpama kubur yang berjalan di atas muka bumi. Orang yang berpaling dengan Allah, maka bila dia berpaling dengan Allah, maka orang lain pun tidak akan menghiraukan dia. Orang yang, kalau Allah Ta'ala palingkan kita dengan dia, bermakna makhluk akan paling. Maka dia ini dalam keadaan umpama kubur yang berjalan di atas muka bumi. Mati dah dia sebenarnya. Benarlah Imam Al-Ghazali kata orang hidup itu sedang mati. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang hidup itu sedang mati. Orang yang mati itu semuanya hidup. Hidup belaka. Yang mati itu orang yang hidup. Orang yang hidup itu mati. Sebab itu dikatakan orang yang hidup dengan Allah, dia sentiasa hidup.
Dan dikatakan bahawa tengok, kadang-kadang orang yang sudah mati itu hidup. Imam Al-Ghazali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Ibnu Athaillah, Junaid Baghdadi, Abdullah Al-Muhasabi dan ramai ulama-ulama yang namanya disebut setiap hari. Seluruh dunia orang sebut nama dia. Kita tak mati lagi orang tak sebut. Itu gambaran nama kita pun sudah mati. Belum lagi jasad kita, belum lagi hati kita. Sebenarnya kata hati kamu semua sudah mati. Kecuali orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah. Maka kalau tidak dihidupkan hatinya oleh Allah, maka dia umpama orang yang berjalan di atas kubur. Mati habis. Mati. Jalan di atas kubur, roh tidak lagi ingin bersama jasad dan hati pun sudah jemu dengan kehidupannya. Lalulah dikatakan bahawa roh dia tidak lagi bersama dengan jasad. Hati tidak tenang begitu. Gambarannya begitu. Duduk atas ke dunia selalu mengungut, baik matilah. Ini orang yang jiwanya sudah tidak ada Allah, baik matilah. Maknanya. Dan dia kata hati yang sudah jemu dengan kehidupan, rasa bila sudah jemu dia rasa duduk atas muka dunia tak tenang-tenang, bila dah tenang baik matilah. Ini gambaran orang yang roh dia sudah tidak mau duduk dengan jasad dia. Kenapa? Kerana hati mereka ni dihijab. Hijab dengan nafsu dan sebagainya. Lalulah katanya fa asbaha kalbazi munattafi rishuhu yara hasaratin kullama tara ta'iru wa qad kana dahran fi riyadi muna'aman ala kulli ma yahwi min as-saidi qadiru ila an asabathu min ad-dahri nakbatan idza huwa maqsusul janahaini hasir. Dia menjadi seperti seekor burung yang gugur bulunya. Setiap kali melihat burung berterbangan di angkasa, dia merasa duka cita. Ini gambaran orang yang hatinya terhijab. Dia umpama burung yang tidak ada gugur bulunya, digambarkan burung yang tak ada terbang. Burung yang tidak boleh terbang. Kemudian setiap kali melihat burung berterbangan di angkasa, dia merasa duka cita. Burung yang digambarkan burung itu adalah roh, ataupun dipanggil rohani. Mana rohani kita yang terhijab ini. Bila tengok orang-orang yang tenang, dia pun rasa duka cita. Baik orang ni tak ada benda, senang je tidur. Aku ni hati banyak tak nak tidur malam. Lalu dikatakan bahawa setiap kali melihat burung berterbangan di angkasa, dia merasa duka cita. Tengok orang tenang saja duka cita. Orang yang ada harta ni, kalau dia tak tenang baru dia tahu, harta selama ini tak dapat tenangkan dia. Tak dapat tenangkan dia. Baik harta, baik pengaruh, baik pangkat, tak dapat menenangkan dia. Orang yang tenang dia adalah orang yang hati dia ingat kepada Allah. Kadang-kadang orang yang ingat kepada Allah tu tak ada benda pun. Harta benda tak ada. Tiba dia tengok ahli-ahli syufi, mana ada benda? Tak ada apa benda. Orang curi nak masuk rumah Rabi'atul Adawiyah, tak ada benda, cari-cari tak jumpa. Pencuri nak keluar punya Rabi'atul Adawiyah kata nanti dulu ada tu, ada kendi tu, ambil tu lah. Tak ada arah siang, kalau dia ambil tu. Itu Rabi'atul Adawiyah. Imam Ahmad orang curi rumah dia, curi ke barang rumah dia. Bagi habis pencuri, ambil tolong curi juga. Macam mana jiwa dia, macam mana? Jiwa sudah tak bergantung lah dengan ni. Dia tak bergantung langsung lah dengan perkara yang macam ini. Dia sudah susah. Dia baik kesian kepada orang. Lalu dikatakan duka cita. Kerana dulunya di taman-taman dia pernah bergembira. Sebab itu Allah Ta'ala telah mencampak makrifat kepada Allah. Kita ini dalam keadaan mengenal Allah. Tapi apabila saja kita besar, kita hidup, kita masukkan banyak hijab-hijab dalam hati kita, sudah tidak ada ketenangan. Lalu dia kata, kalau aku jadi budak-budak senang, lebih senang daripada sekarang ni, dalam keadaan susah, duka cita dan sebagainya. Hinggakan semua unggas yang diingini mampu ditangkapnya. Sehinggalah satu ketika musibah menimpa. Dulu gembira, datang orang-orang serba nak main-main dengan unggas, nak tangkap rasa gembira. Tiba-tiba sehinggalah satu ketika musibah menimpa. Musibah yang besar apa? Orang menganggap musibah yang besar ini adalah kehilangan harta, kehilangan yang disayangi. Musibah yang besar itu adalah di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah.
Di dalam hatinya tidak ada Allah, di dalam hatinya tidak ada ingat kepada Allah, itu musibah yang besar. Musibah yang besar. Bukan musibah harta benda. Yalah, harta benda itu musibah juga, tapi ada lagi musibah yang besar. Musibah yang besar adalah seseorang itu ditakluk nafsunya. Nafsunya menakluki dia, itu musibah yang besar. Sehingga dia tak boleh keluar daripada nafsu dia. Ramai orang nak bertaubat, tapi tak boleh. Orang yang minum arak contohnya. Bukan tidak mahu bertaubat, tapi sampai masuk. Itulah di musibah yang besar. Musibah yang besar, orang yang duduk dalam maksiat dan dia merasa nikmat dengan maksiat. Dan dia cuba keluar, tak boleh keluar. Cuba dah nak keluar daripada maksiat, tak boleh keluar, duduk situ saja. Ini musibah yang besar. Lebih besar dari musibah. Sehingga kan dalam kitab hikam dia kata, sengatan nafsu ini lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Ya, dia kata sengatan binatang yang berbisa pada tempat yang luka. Tempat luka. Naik motor gebok. Dah molek gebok kat lutut. Tengah-tengah duduk, mari ular paku. Betul-betul kena kat akak luka. Macam mana? Mana kena sengat dengan binatang yang berbisa, ataupun mari ya kali je dia sengat situ. Kena sengat satu tempat luka pula. Masya-Allah. Katanya ini sangat pedih. Sangat pedih, sakit. Tapi sebenarnya sengatan nafsu itu lebih berbisa lagi. Kerana apa? Kerana sengatan ini walau sakit macam mana pun, insya-Allah dia boleh sihat dan juga tidak bahkan kadang-kadang mendapat pahala kalau dia sabar. Tetapi kalau sengatan nafsu, kadang-kadang dia tidak sedar sengatan nafsu itu menghapuskan segala amalannya, menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahayanya. Sehinggalah satu ketika musibah menimpa ini, hatinya dihijab oleh Allah Ta'ala. Apabila sudah terpotong sayapnya, dia merana habis, hilanglah. Apabila hilang imannya ataupun hatinya terhijab, tidak melihat Allah, maka dia duduk dalam keadaan merana, derita. Jadi manusia ini duduk dalam derita sebenarnya apabila tidak duduk dalam ibadat kepada Allah. Jadi siapa yang duduk dalam majlis ilmu, kekal dalam majlis ilmu. Jangan tidak ada dalam majlis ilmu. Maknanya sekarang apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dihuraikan oleh Abdullah Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mukminin, mengatakan bahawa seseorang itu kalau dia tidak hadir majlis ilmu 3 hari, maka hatinya sakit. 3 hari saja sakit sehinggalah tidak dibiarkan, tidak makan obat. Obatnya adalah Al-Quran, hadis. Akhir sekali membawa kepada sakit membawa kepada mati. Bila mati hati, tidak lagi menerima nasihat. Nasihat itu tidak ada kesan langsung pada dirinya. Duduk bersama dengan orang soleh pun tidak ada kesan, dan juga mendengar ilmu pun tidak ada kesan. Ini tanda hati yang sudah mati. Maka banyakkan duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kerana berkawan dengan orang yang soleh ini membaikkan hati. Kemudian kuatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gugur di perjalanan dan musibah yang besar dan kerugian yang jelas, gugur dalam perjalanan ibadat. Ramai mana orang yang sudah ahli ibadat tiba-tiba meninggalkan ibadat. Sudah jadi ahli ibadat, alhamdulillah, sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba tinggal ibadat, sudah tak jadi lagi ahli ibadat. Ini satu kerugian yang jelas. Sebabnya ada kerana apa? Kerana ada sesuatu yang mencuri. Apa yang mencuri? Yang mencuri itu nafsu dia. Ataupun yang melencongkan dia adalah nafsunya, maka adalah kerana menuruti syahwat nafsu serta mengejar maqamat. Kalau ikut tasawuf, kejar maqamat, nak ke wali, nak ke mana, jadi maqam-maqam tertentu, ataupun kejar ke kasyaf. Orang kejar ke kasyaf ni dia melencong sebenarnya dari segi tasawuf. Jangan cerita-cerita pak kasyaf-kasyaf ini tipu daya berlaku. Saya pernah bercakap dengan seorang syekh. Seorang syekh itu kata apa? Dia kata siapa dapat karamah itu boleh jadi duduk dalam tipu daya lagi. Orang yang buka kasyaf itu boleh jadi tipu daya lagi. Orang yang merasa dia bermimpi dengan Nabi itu pun boleh jadi tipu daya lagi. Boleh jadi yang dia mimpi itu bukan Nabi tapi rasa Nabi. Maknanya tipu daya lagi. Sebab tipu daya rohani ini cukup halus. Maknanya sehinggalah kita ini
Kena duduk dengan guru yang benar-benar dapat memimpin kita, serta melencung daripada maksud yang terpuji. Melencung jadi wali, nak jadi karamah, nak tertentu. Lepas tu kalau orang tu bercakap tentang tasawuf, lepas tu bercakap tentang maqamat tentang kewalian dan sebagainya, itu kadang-kadang kena jaga. Itu sebenarnya telah lari daripada matlamat. Tujuan dia apa? Tujuan kita adalah untuk mencari Allah, bukan mencari kasyaf dan sebagainya. Maka ahli suluk yang sadiq, yang benar lagi ikhlas, tidak mencari maqamat serta karamah. Sebab tu kalau berzikir, teruskan berzikir. Asal kira lah, asal persoal lah, orang lain berzikir apa nangis-nangis, wah ni tak nangis-nangis lagi. Biar kita berzikir saja. Teruskan amal ibadat kepada Allah. Akan tetapi ia merupakan kedudukan yang dirintanginya dalam perjalanan menuju matlamat agung serta terpesong ataupun melihat kepada tujuan lain. Jangan kita melakukan amal ibadat, kadang-kadang kita tidak sedar kita telah terpesong dengan tujuan yang lain. Tujuan yang lain. Kalau orang-orang ahli tasawuf, kadang-kadang dia suka cakap bab maqamat. Lain dia juga. Ana semalam nak berzikir. Nak berzikir tu, ana ada di Mekah malam. Ana tahu lah di Mekah berlaku jadi. Dia cerita. Kalaupun benar apa yang berlaku pada dia, boleh jadi Allah Ta'ala hantar dia di Mekah. Tapi ini boleh timbul fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Dengan kita cari itu, kita tak cari itu. Kita cari untuk mencari tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.